Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pengakap. Perkemahan dalam talian Sekolah Kebangsaan Jaya Baru pada petang ini akan membincangkan satu slot bertajuk Ikatan dan Simpulan bersama saya, Cikgu Afiq. Dalam slot kali ini, kita akan membincangkan 5 jenis ikatan dan simpulan, iaitu yang pertamanya, simpul buku sila, bunga geti, simpul sentak, tindih kasih dan simpul manuk. Teruskan bersama perkemahan dalam talian. Okey, simpulan yang pertama kita akan bincangkan tentang simpulan buku sila. Okey, buku sila ni tujuan dia adalah untuk menyambungkan dua jenis tali yang sama saiz dan sama jenis. Okey, selalunya ikatan buku simpulan buku sila ni digunakan untuk mengikat kain anduh dan juga bungkusan hadiah. Kerana apa? Kerana simpulan buku sila ni mudah dibuka. Okey, jom kita tengok macam mana nak ikat simpulan buku sila. Okey, simpulan buku sila. Okey, tujuan untuk kita gunakan simpulan buku sila ialah untuk menyambungkan dua jenis tali yang sama jenis dan sama saiz. Okey, jadi macam mana kita nak buat ikatan simpulan buku sila ni? Okey, yang pertamanya kita ada dua jenis tali. Okey, tali sebelah kiri ini, okey, dan tali sebelah kanan di sini. Okey, pertama sekali kita letakkan tali sebelah kiri ni di atas tali sebelah kanan, menjadikan bentuk X. Okey, tali sebelah kiri di atas tali sebelah kanan, menjadikan dia bentuk X. Okey, kemudian kita ambil tali sebelah kiri ini, tali ini sebelah kiri, kita masukkan dia ke bawah, kemudian tarik ke atas tali sebelah kanan. Okey, kita ulang lagi sekali dengan lebih perlahan. Okey, daripada X tadi, okey, tali sebelah kiri ni kita masukkan ke bawah, kemudian ke atas tali sebelah kanan. Okey, ini ialah bahagian pertama lah simpulan buku sila, dan kita akan lakukan yang sama dengan di bahagian atas dengan menyambungkan semula. Okey, tali sebelah kiri. Okey, ini sebenarnya asalnya sebelah kiri, tali sebelah kiri ni. Okey, letakkan di atas tali sebelah kanan, membuat bentuk X macam mula-mula tadi Okey, tali sebelah kiri ni, okey, letak di atas tali sebelah kanan X. Okey, kemudian bawa tali tersebut ke bawah, kemudian ke atas. Okey, dan kita tarik. Jadilah simpulan buku sila yang menyambungkan dua jenis tali yang sama saiz dan sama jenis. Dan sekarang ni tali yang pada asalnya pendek dah jadi panjang kerana kita dah sambungkan dua tali. Okey, saya ulang kembali dengan lebih perlahan. Okey, macam mana nak buat simpulan buku sila. Okey, kita ada dua jenis tali. Okey, tali sebelah kiri dan tali sebelah kanan. Okey, mula-mula kita letakkan tali sebelah kiri di atas tali sebelah kanan, jadikan X. Okey, kemudian ambil tali sebelah kiri, masukkan ke bawah dan ke atas semula tali sebelah kanan. Okey, lepas tu kita temukan tali sebelah kiri di atas tali sebelah kanan, di bahagian atas ni Okey, kemudian sama juga kita masukkannya ke bawah dan ke atas. Jadilah simpulan buku sila. Okey, sekali lagi dengan lebih pantas. Okey, tali kiri atas tali kanan, masuk bawah, naik atas. Tali kiri, ini asalnya tali kiri, atas tali kanan, masuk bawah, tarik naik atas. Okey, alright, ini ialah simpulan buku sila. Okay, yang kedua kita akan bincangkan tentang ikatan bunga geti. Okey, bila kita nak gunakan ikatan bunga geti ni, ialah apabila kita nak menyambungkan dua jenis tali yang tidak sama saiz ataupun tidak sama jenis. Jadi dia berbeza dengan simpulan buku sila yang tadi. Sebab buku sila digunakan untuk menyambungkan dua tali yang sama
Tapi bunga geti pula digunakan untuk menyambungkan dua tali yang tidak sama. Jom kita tengok macam mana nak ikat bunga geti. Okey, simpulan yang kedua kita akan bincangkan ialah simpulan bunga geti. Okey, bunga geti ni kegunaan dia adalah untuk menyambungkan dua hujung tali yang berlainan jenis atau berlainan saiz. Okey, contohnya di sini saya ada tali yang berwarna biru. Okey, dan juga tali berwarna hitam. Ni sebenarnya kabel lah. Okey, tapi bolehlah kita anggap dia sebagai tali. Okey, sebab dia berlainan jenis, jadi untuk menyambungkan dia kita tak boleh guna simpulan buku sila macam tadi. Kita kena gunakan bunga geti. Okey, jadi langkah pertama macam mana kita nak sambungkan dua tali ni. Okey, tali yang pertama, okey, kita buat begini. Okey, kita buat begini, macam ada U dekat sini. Okey, lepas tu tali yang kedua kita masukkan ke daripada bawah. Kita masukkan daripada bawah ke atas sini. Okey, tengok. Okey, langkah pertama kan. Okey, lepas tu kita ambil dia ke atas tali yang pertama. Okey, ambil, tarik ke atas. Okey, sekarang ni kita tarik ke atas sini. Okey, selepas tarik ke atas ni, okey, ini proses yang penting Okey, kita masukkan tali yang kedua ni di celah sini. Okey, kemudian pada badan tali kedua ni, okey, kita masukkan ke atas semula. Macam ni Lepas tu kita tarik. Alright. Dah tarik. Okey, maka jadilah simpulan bunga geti yang menyambungkan dua jenis tali yang tidak sama saiz atau tidak sama jenis. Okey, kita ulang lagi sekali dengan lebih perlahan. Okey, kita ada tali yang pertama dan tali yang kedua. Okey, tali pertama warna biru, tali kedua warna hitam. Okey, tali warna biru kita buat bentuknya begini. Okey, pegang dekat sini. Okey, ambil tali hitam. Okey, masuk antara celah ni. Okey, lepas tu ke bawah. Okey, kemudian tarik di ke atas sini. Okey, tarik ke atas. Okey, kemudian pegang tali begini. Kita akan masukkan tali hitam dekat celah sini. Okey, celah sini dekat bawah. Okey, lepas tu letak dekat bawah. Lepas tu tarik dekat atas. Atas begini. Okey, lepas tu ambil hujung dia, ambil hujung ni, okey, tarik. Okey, jadilah simpulan bunga geti yang menyambungkan dua jenis tali yang tak sama saiz dan tak sama jenis. Jadi dia boleh jadikan tali tu lebih panjang lah. Alright. Okay, yang ketiga kita akan membincangkan tentang simpul sentak. Okay, simpul sentak ni ialah satu simpulan yang kuat kerana ianya digunakan untuk mengikat tali sampan ke tiang jeti. Jadi simpul sentak ni, simpulan jenis ini semakin ditarik dia punya tali, hujung talinya, simpulannya semakin kuat. Okey, jadi dia tak sesuai untuk mengikat leher haiwan, binatang dan sebagainya, kerana simpul ni sangat kuat apabila ditarik. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat simpul sentak. Okey, simpulan yang ketiga ialah simpul sentak. Okey, bila kita nak gunakan simpul sentak ni, okey, contohnya apabila kita nak mengikat bot ke jeti. Kalau dekat jeti kita ada tunggul ataupun pada kayu, dan ini ialah kita punya tali daripada bot. Jadi macam ni kita nak mengikat dekat batang ni ataupun dekat tunggul ni. Okey, pertama sekali kita ambil tali ni, lilitkan dekat tunggul tersebut. Okey, kemudian lepas lilitkan pada tunggul tersebut, kemudian ambil hujung tali ni, letak di bawah tali asal. Kemudian tarik, naikkan ke atas sini, sini, dan tarik ke sini. Alright, ini kemudian langkah seterusnya ialah ambil hujung tali ni, masukkan di dalam celah tali dekat sini, dekat celah sini. Kemudian tarik
sehingga terjadinya simpulan. Okey, kemudian ini tali ini yang diikat pada bot, okey, boleh ditarik dan ia akan menjadi satu simpulan yang kuat. Semakin ditarik dari sebelah sini, okey, simpulannya akan jadi semakin kuat. Jadi sesuailah untuk mengikut bot ke, menambat binatang ke dan sebagainya. Okey, sekali lagi untuk simpul sentak, okey, daripada sini, okey, ini tunggul, daripada sini, okey, lilitkan tali, alright, okey, lepas tu kemudian hujungnya masukkan ke bahagian bawah, okey, kemudian ke bahagian atas, okey, sini ke bahagian atas sehingga bahagian yang kedua. Okey, lepas tu kita nampak ada lubang kan? Bukan lubang sini lubang sini. Okey, kita masukkan hujung tali ke lubang sini. Alright, masuk ke lubang sini. Okey, kemudian tarik hujung talinya, jadikan dia simpul. Okey, dia ada simpul dekat sini. Okey, lepas tu daripada bahagian yang lebih panjang, okey, tarik. Okey, jadilah simpul sentak. Okey, sejenis simpul yang kuat. Okey, kita akan tunjukkan simpul sentak dari perspektif yang lain pula. Okey, ini tunggul. Okey, ini ialah tali. Okey, jadi kita akan lilit tali. Okey, di mengelilingi tunggul ataupun kayu. Okey, kemudian hujung ni kita akan masukkan ke bahagian bawah. Okey, kemudian hujung ni kita lilit ke atas, ke bahagian atas yang tali pertama ni atas tali pertama. Okey, kemudian tali kedua ni ke bahagian bawah. Okey, kemudian sini kan, okey, lubang dekat sini. Okey, kita masukkan hujungnya dekat lubang sini. Okey, dan kita tarik. Tarik. Okey. Jadi semakin ditarik, okey, tali ni jika semakin ditarik daripada bot tadi, okey, ianya akan jadi semakin kuat. Okey. Okey, ikatan yang keempat yang kita akan bincangkan ialah ikatan tindih kasih. Okey, tindih kasih ni dia berbeza dengan simpul sentak tadi. Sebabnya tindih kasih ni ialah tujuan dia bila nak gunakan tindih kasih ni ialah apabila kita nak buat ikatan yang pantas dan tidak menjerut sesuatu objek tu. Contohnya tindih kasih ni sesuai digunakan apabila kita nak mengikat leher binatang dan sebagainya. Dia berbezalah dengan simpul sentak tadi. Simpul sentak semakin ditarik dia punya simpulan tu makin kuat, tapi tindih kasih tidak. Apabila ditarik dia tidak akan menjerut ataupun tidak akan semakin simpul. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat tindih kasih. Okey, simpulan yang keempat ialah simpulan tindih kasih. Kenapa saya ada Pikachu dekat sini? Okey, sebab kita akan buat simpul tindih kasih ni kepada anak patung ni. Kenapa dinamakan tindih kasih? Sebabnya simpulan ini tidak akan tergelincir, namun dia tidak akan menjerut leher binatang ataupun objek yang kita ikat. Jadi selalunya digunakan untuk mengikat pada leher binatang ataupun digunakan dalam kerja-kerja menyelamat mangsa. Contohnya mangsa yang terjatuh di cerun, akan digunakan simpul tindih kasih ni diikat pada pinggang dan sebagainya untuk membawa naik mangsa. Okey, langkah pertama, okey, kita ada tali dekat sini. Okey, hujung tali ni, okey, kita bawa sekeliling pada objek yang kita nak ikat simpulan tersebut. Ini hujungnya begini. Okey, lepas tu yang pentingnya pada tali yang dekat sini, bukan tali yang hujung, tali yang dekat sini. Okey, kita kena pusingkan tali tu supaya
Okey, ada gelung macam ni ataupun nombor 6. Okey, sekali lagi saya tunjukkan. Ini talinya. Kita pusingkan tali supaya jadi gelung ataupun nombor 6. Sekali lagi daripada tali. Pusingkan supaya jadi nombor 6. Bila kita dah dapat gelung ni, yang hujung yang panjang ni, kita masukkan ke bawah. Ke bawah, kemudian ke atas. Celah yang hujung ni ke bawah dan ke atas. Jangan ketatkan lagi simpulan ni. Sekarang ni kita ada ruang dekat sini kan. Kita ada ruang dekat sini. Jadi kita ambil hujung tali kita tadi, yang dekat sebelah sini, kita masukkan dekat celah ni. Lepas masukkan dekat celah ni, kita pun tarik. Tarik. Jangan menjerut lah. Kita tinggalkan sedikit ruang dekat sini. Dan jadilah sekarang ni simpulan tindih kasih. Nampak tak? Dia tak menjerut binatang yang kita ikat ni. Tapi dia adalah simpulan yang ketat dan tidak akan tergelincir. Saya tunjukkan lagi sekali simpulan tindih kasih. Senang saja. Saya tunjukkan lagi sekali ikatan tindih kasih. Ini ialah objek yang kita nak ikat. Ini adalah tali. Kita lilitkan tali ni ke keliling objek tersebut. Letakkan hujung tali dekat sini. Tali yang di bahagian ni, alright, kita jadikan dia bulatan macam ni. Kemudian hujung tali ni kita masukkan ke bahagian bawah. Masukkan ke bahagian bawah sini. Alright, jangan ikat lagi. Alright, dekat sini kan. Kita ambil hujung tali ni, masukkan dekat sini. Kemudian barulah kita ketatkan. Nampak tak? Walaupun tali ni ketat, tapi dia tidak menjerut binatang kita ataupun objek yang kita ikat. Simpulan yang terakhir ataupun yang kelima hari ni, kita akan bincangkan tentang simpul manuk. Untuk pengetahuan semua, simpul manuk ni ialah simpul yang paling asas, yang paling banyak digunakan oleh ahli pengakap di perkhemahan dan di mana-mana. Kerana simpul manuk ni, dia biasanya digunakan untuk mengikat objek yang licin. Kalau di perkhemahan contohnya kita ada batang bambu kan, atau batang buluh, selalunya licin. Jadi kita akan mulakan ikatan dengan simpul manuk. Simpul manuk ini juga ia mudah diikat dan juga mudah ditanggalkan atau dibuka. Jom kita tengok macam mana nak buat simpul manuk. Sekarang ni kita akan tengok macam mana nak buat simpul manuk. Untuk pengetahuan semua, simpul manuk ni biasa digunakan untuk mengikat benda yang licin, macam kayu, hujung pancang, botol, bambu dan sebagainya. Ia mudah diikat dan disimpulkan dan juga mudah ditanggalkan. Selalunya simpul manuk ni digunakan sebagai ikatan pemula bagi ikatan-ikatan atau simpulan yang lain. Dekat sini kita ada sebatang kayu. Di sini kita punya hujung tali. Mula-mula macam mana nak buat simpul manuk? Kita ambil tali ni. Kita lilitkan di kita punya kayu. Kemudian hujungnya kita ambil naik atas tali yang ada, ke atas ke atas sebelah kiri. Lepas tu kita buat lagi satu pusingan keliling. Cumanya pada kali ini kita akan letakkan hujung ni di celah tali yang ini, tali yang kedua tu. Lepas tu kita tarik. Tarik. Maka jadilah simpul manuk. Sekali lagi saya akan tunjukkan macam mana nak buat simpul manuk. Kita ada satu batang. Letak keliling ke bawah. Kemudian tarik ke sebelah sana, atas atas tali yang mula-mula tu. Saya pegang.
Okey, kemudian kita akan buat keliling yang kedua. Okey, kita ikat keliling. Okey, cumanya pada kali ini kita akan masukkan dekat celah ni. Okey, atas tali, bawah tali yang kedua, sini. Okey, rapatkan. Okey, maka jadilah simpul manuk. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Senang je simpul manuk ni. Boleh ikat dengan laju. Okey, sini. Masuk. Okey, satu lagi pusingan. Masuk dekat celah ni. Okey. Cantikkan. Okey, jadilah simpul manuk. Alright. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda semua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur perkhemahan dalam talian Sekolah Kebangsaan Jaya Baru kerana sudi menjemput saya untuk menerangkan atau berkongsi sedikit dalam slot ikatan dan simpulan pada petang ini. Saya mengharapkan guru-guru Sekolah Kebangsaan Jaya Baru serta anak-anak murid sekalian sentiasa sihat walafiat dan semoga perkhemahan dalam talian kali ini berjalan dengan jayanya. Berjumpa lagi jika ada umur yang panjang. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pengakap.